Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati Ustaz Zul selaku pengerusi surau Mukmin, seluruh kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Ruang muslimat tu buka lah. Kalau tak ni saya terjeluh-jeluh dekat tuan-tuan, kalau tak ni tuan-tuan ajaklah ke depan bagi ruang untuk orang yang main lambat-lambat segi. Dia boleh tu pun nampak depa tu sial buka satu terjeluh-jeluh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, saya selamat okey lah. Okey, insya-Allah. Tak jawab pun. Semalam saya ada program di RTM, program Salam Baitullah. Jadi semalam kat sana, lepas program balik main pukul 2 pagi sampai pagi tadi. Jumpa tuan. Esok pagi-pagi patah balik ke sana balik. Pasal pergi balik ni jumpa tuan ni, tuan-tuan tak main macam ya. Sebab esok pagi-pagi patah balik sana balik. Pasal esok ada program lagi. Ada Allah maksudnya malam esok ada program di TV Al-Hijrah. Program apa ni, Labbaik Allah, dalam program pukul 9 malam esok live. Pukul 4 petang ada rakaman. Pukul 9 pagi pun ada di TV Al-Hijrah juga. Tapi boleh buat online lah, sebab balik main kat sini. Jadi itulah kerja saya. Kalau doa-doa lah bagi sihat, bagi kuat, bagi dia boleh jadi manfaat dekat diri saya, dekat semualah, insya-Allah. Kita berada pada Allah Subhanahu 10 hari daripada bulan Ramadan, bulan apa ni, Zulhijjah ni. Bila duduk 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan kena perbanyakkan ibadat. Banyakkan ibadat. Rasulullah Muhammad sumpah dengan makhluknya yang namanya 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk ni, maksud ada keistimewaan pada makhluk tersebut. Yang Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2 ni, wal fajr walayalil 'ashr. Wal fajr maksud demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Walayalil 'ashr ni kata Ibnu Abbas, kata Abdullah Az-Zubair, kata Mujahid dan beberapa ulama daripada salaf dan khalaf, yang dimaksudkan dengan walayalil 'ashr 10 malam itu ialah 10 hari daripada Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah. Dan subhanallah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil 'ashr. Tak apa okey dah. Okey dah ni. Tak apa okey. Jangan duk risau, saya okey.
Kali sedap-sedap sangat lagi ceramah lama. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hazi ayyamil ashr. Nabi SAW kata tidak ada hari-hari yang amalan soleh yang dilakukan padanya yang lebih Allah sukai dan Allah cintai melebihi daripada 10 hari ini. Amalan soleh lagu mana hebat pun tak boleh challenge amalan soleh yang kita buat yang dibuat pada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat tanyalah, para sahabat tu fikir, kotlah antara amalan yang mereka boleh lakukan yang pada sisi mereka ni satu amalan yang sangat-sangat hebat lah, iaitu keluar berjihad. Dia bayang tak kita kalau keluar berjihad ni, nak keluar ni kena tinggal harta benda, tinggal rumah, tinggal anak, tinggal keluarga. Kalau orang suruh kita keluar berjihad ke mana ni? Taklah hari ni dibuat pengumuman oleh ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin kita kata, pemimpin Islam kata, seluruh orang Islam kena keluar berjihad, keluar kena tinggal. Agak-agak lah. Apa alasan kita nak bagi ke? Kata ni boleh lah kalau nak keluar tu, tapi kereta lagi siapa nak bayar kan? Ni anak sekolah siapa nak hantar? Mereka sembang boleh lah. Ni lagi anak saya siapa nak hantar? Ni nak makan apa keluarga saya ni? Tu dah agak-agak. Tapi ada waktu nanti tuan-tuan memang kita kena keluar sungguh, keluar perang ni. Satu hari nanti diisytiharkan kepada kita bila dah muncul Imam Mahdi nanti. Ingat, kita semua akan pergi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Kena tinggal ni, tinggal kulim ni, keluar semua kena keluar pergi. Nabi kata ataituhum walau habwanu ala salj. Datangilah dia walaupun kamu terpaksa merangkak, datangilah mereka walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji. Kata Ibnu Katsir, susah lagu mana pun kena keluar pergi, kena tinggal semua ni, kena pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Bila berlaku pembaiatan dengan Imam Mahdi itu, ingat lepas tu akan berlaku satu peperangan yang besar, peperangan yang berlaku sama dengan orang-orang Rom, kata Nabi. Waktu tu jumlah mereka tak kurang daripada 1 juta tentera. Dan itu peperangan yang terbesar yang akan berlaku, dan kita semua akan keluar pergi. Tuan-tuan yang dah lepas dah, maksud dah tinggal dah kulim ni, dah tinggal dah keluarga, dah tinggal apa semua, pergi dah tu, tinggal tu. Tu pusat pemerintahan kita waktu tu, pemerintah Islam waktu tu di Baitul Maqdis. Kita pergi duduk sana, meripul semua kat sana, tinggallah semualah, pergi duduk kat sana. Lepas tu pergi perang. Yang tinggal ni yang tinggal semua harta ni, yang pergi perang, bila berlaku peperangan dengan tentera Rom tu, peperangan yang sangat dahsyat yang berlaku dalam tempoh 4 malam. Nabi SAW cerita dalam hadis, Allahumma salli ala hadis fitan, dia panggil hadis akhir zaman. Tuan-tuan, waktu tu salli ala sayyidina Muhammad, daripada 100 orang yang keluar perang, seorang aja selamat. Orang tentera Islam pecah pada 3 kelompok. Nombor 1, kelompok yang lari pada perang tu, dah perang dah, lari. Ada yang murtad, padahal tinggal dah ni. Ni bukan cerita yang tak pi, yang dah pi dah ni, yang dah pi sampai ke Baitul Maqdis tu. Tinggal semua ni, tak kira dah anak sekolah apa-apa tak ada, pi. Lalu sallallahu alaihi wasallam tinggal perang, murtad wadah. Kelompok kedua yang syahid dah, mati dah. Tinggal sakit baki sikit je yang diberikan kemenangan. Dan maksudnya waktu tu harta melimpah ruah, harta rampasan perang pun sangat banyak, harta-harta yang diwarisi pun sangat banyak, tapi tak ada orang yang akan menerima warisan. Sebab apa? Sebab ramai orang dah tak ada. Dan saya tak boleh nak bayang macam mana keadaan kalau time tu kita ni dengan cara kita lah ni lah, dengan iman kita ni, dengan banyak benda duk terikat ni, hutang sana hutang sini, dengan kerja tu kerja ni, macam-macam. Bila kena perintah keluar agak tak tahu. Para sahabat waktu tu perintah keluar jalan perang, pergi.
sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, waktu berlakunya peperangan sallallahu alaihi Muhammad Badar, yang para sahabat yang pi dengan Nabi SAW yang 313 orang tu, mereka pun tak plan nak perang. Memang tak ada perancangan, tak ada persediaan pun untuk berlaku peperangan. Tapi bila Uhud, sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang yang bila mai perang Uhud, mereka kata, wah, kami nak kena keluar ni pasal apa? Pasal kami tak keluar pergi perang macam mana para sahabat di medan Uhud waktu tu. Boleh bayang tak keluar dengan Nabi SAW, tak plan nak perang, tak ada apa, tiba-tiba kena perang. Kalau kita lagu mana? Saya tak, waktu saya duk cerita, kita duk baca pasal peperangan para sahabat ni, tiba-tiba nak kena perang, nak patah balik tak boleh, musuh ada kat depan, Nabi duk ada perang. Selipar lah, tongkai kayu lah, pelepah tamat lah. Yakin sungguh Allah bagi kemenangan. Anda maksud semua perang Uhud, keluar perang Khandaq, goncang hati para sahabat. Allah goncang hati, ramai patah balik lari. Saki-baki yang ada, Allah bagi kemenangan dalam keadaan mereka tak perang pun. Allah mukmai ribut habis. Bila Allah bagi pertolongan ni, bila yang tinggal di atas dalam medan tu hanya saki-baki umat Islam yang beriman, yang hati tak goyah. Padahal Nabi duk ada. Perang Uhud, tuan-tuan boleh bayang, 1000 orang yang pergi perang, 1000 orang yang ikut Nabi, yang Nabi duk ada ni, 300 balik, 300 ni orang munafik. Nabi duk ada. Kalau ramai orang munafik yang duk ada lah ni, tak heran Nabi duk ada 300 orang daripada 1000, 30%, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit. Tanya cikgu matematik dah. Dari 1000, 300 daripada 1000, 30%, tuan. Hampir suku daripada tentera Islam yang ada tu orang munafik. Nabi duk ada ni. Semalam cerita Allah SWT dalam TV semalam cerita pasal Nabi. Para sahabat duduk depan Nabi, tengok wajah Nabi, tak boleh paling, tengok nampak muka Nabi, jatuh cinta. Saya tu tulis buku-buku tentang Rasulullah SAW, mukjizat Nabi SAW. Cerita mukjizat Nabi ni kalau orang tengok, mustahil orang tu tak beriman. Dengan jari belah dengan jari ni, terbelah bulan tu dengan jari Nabi, semua orang tengok. Anda boleh bayang tak? Pokok berjalan pokok ni boleh bercantum depan. Binatang bercakap, depa dengar apa ni, kijang bercakap, depa dengar dog bercakap, bewak dog. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada engkau adalah pesuruh Allah, kata dog tu. Tuan-tuan, maksud sebab depa tengok ni mukjizat-mukjizat ni, ambil batu tak atas tapak, subhanallah, berzikir batu atas tapak tangan Nabi SAW. Salat semua, mai unta pergi cium tapak kaki Nabi SAW, mengadu menangis dekat Nabi SAW. Duduk ramai-ramai ni, dengar tongkai kayu ni teriak sebab rindu kat Nabi. Depa saksikan, tuan-tuan, dalam keadaan depa saksi tu pun ada orang musyrik, ada orang munafik. Subhanallah, macam mana keadaan Muhammad SAW. Bila kita baca, orang kata, ya Allah, dahsyatnya, subhanallah, sanggup tinggal semua. Nabi kata, pi. Tak ada, no excuses. Tak ada. Muhammad SAW. Nanti bila para sahabat, bila Nabi kata apa, tidak ada amalan yang dilakukan yang lebih hebat, yang lebih Allah cintai, melebihi daripada 10 hari daripada amalan ni, daripada 10 hari ni. Para sahabat tanya satu soalan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, kalaulah kami keluar berjihad fi sabilillah tu, boleh challenge tak? Tu tukar bahasa kita orang kuliah. Kalau kami keluar berjihad fi sabilillah ni, tinggal harta, tinggal pi ni boleh mati ni, bukan cerita boleh tu balik ni. Boleh challenge tak ni yang kehebatan amalan yang Allah cinta 10 hari daripada 10 tahun. Tentu agak-agak Nabi jawab apa? Jihad kot, tuan-tuan. Pi ni boleh mati ni. Tahu Nabi kata apa? Nabi kata, wala jihadu fi sabilillah. Jihad keluar fi sabilillah pun tak boleh challenge amalan yang kamu buat dalam tempoh 10 hari daripada Zulhijjah.
Maksud kata hebat lah, hebatlah tuan-tuan. Kecuali kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, illa rajulu kharaja binafsi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali siapa? Kecuali orang yang keluar dia dengan nyawanya dan hartanya, dan dia tak balik-balik dah lepas pada tu. Maksud dia syahid. Kalau dia syahid, baru dia boleh challenge ni. Pasal apa 10 hari yang terawal daripada 10 Zulhijjah ni special sampai macam tu? Ada tak tuan-tuan yang puasa hari ni? Siapa puasa angkat tangan? Siapa tak puasa angkat tangan? Yang apa dua-dua tak angkat siapa? Budak-budak tu nanti buka angkat belakang dia tembak, dia tak puasa. Yang tua-tua ni saya tak angkat, saya tahu. Pasal tawaduk. Kalau dia abang korang, kami punya amalan Ustaz, kami sendiri je. Faham lah tu. Tapi tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad, kalau siapa puasa hari ni, puasa dia puasa yang amalan tersebut amalan yang paling dicintai oleh Allah, melebihi daripada puasa-puasa yang dia buat sebelum-sebelum ataupun selepas-selepas daripada ni. Siapa yang sedekah hari ni, sedekah ni sedekah yang paling best hari ni, yang paling Allah cintai. Siapa yang sembahyang sunat tadi, sembahyang duha, duha tadi, duha yang paling Allah cinta. Apa saja amalan, sebab tu kita duk pulun nak buat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, program ihya 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Tak pernah kita dengar program ihya 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Ada? Ada? Tak pernah buat. Ini ikut program permulaan kepada masjid ni, pada surah Al-Mu'min ni. Inilah program ihya 10 terawal daripada bulan Zulhijjah. Tukar nama siap lah. Lepas tu susun ni program esok, lusa apa semua, qiyamul lail tu pukul 4 segera. Tak usah lagi buat pengumuman ni, kira buat keputusan segera lah. Tak payah duk tunggu mesyuarat. Pasal orang Melayu ni dengan mesyuarat lah. Kapal nak tenggelam tuan-tuan, dalam kapal tu ada orang Cina, ada orang India, ada orang putih, ada orang Melayu. Lalu tiba-tiba kapal nak tenggelam. Lalu dia tanyalah orang putih, kita nak selamat siapa dulu? Siapa nak kita selamat dulu? Kata orang putih ni, kita kena selamatkan kapten kapal tu. Pasal dengan kepakaran itu mungkin bersamakan yang lain. Kita tanya pula pada orang India, siapa nak selamat? Kita selamatkan orang perempuan. Sebab orang perempuan ni semua sagi apa-apa. Tanya pula ni, kita selamatkan orang lelaki. Macam tu lah keadaan. Lepas tu kita tanya orang Melayu. Orang Melayu tanya, "Mai, siapa kita selamat dulu?" Kita tubuh jabatan kuasa dulu. Ya. Kita kena mesyuarat. Kita kena mesyuarat dulu. Kita buat pro-tem committee. Karipat jangan lupa. Kita mesyuarat. Ada kadang-kadang tuan-tuan jangan tunggu mesyuarat. Ada kadang-kadang kena buat drastic action, buat immediate. Antara dia macam ni lah kata, malam ni berotau, Masya Allah hebatnya 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ni. Kita buat program sepanjang hari ni. Buat keputusan segera. Sagi juga mesyuarat. Mesyuarat juga. Kena mesyuarat kali buat besar seorang-seorang. Ni. Kita kempen untuk perbanyakkan puasa sunat. Masjid surau akan buat majlis buka puasa. Hari Isnin ni kita buat. Hari Khamis ni kita buat. Contoh kan. Sagi kita akan buat apa ni? Pukul 4, pukul sebelum sagi, sebelum subuh lagi kita akan main setengah jam awal. Paling tidak kita buat tahajud 2 rakaat dengan apa sunat. Tu imam lah pimpin, bawa apilah. Buat terkejut-terkejut, tergempak apilah. Pasal apa? Pasal nak meraihkan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah yang sangat besar pahalanya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zama ajran min khairin ya'lamuhu fi ashri adha. Tiada amalan yang lebih mulia di sisi Allah dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang seseorang lakukan pada 10 hari adha, yakni 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ni. Maka subhanallah, tu dia kehebatan dia tuan-tuan. Jadi Allah Muhammad nak kena buat apa? Nak kena perbanyakkan ibadat. Lalu ulama duk bahas dan bincanglah yang mana lebih afdal, yang mana lebih hebat di antara 10 hari terawal dan 10 hari terakhir daripada bulan Zulhijjah ni. Yang mana satu lebih hebat?
Lalu ulama menyimpulkan bahawa kehebatan daripada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah itu duduk pada siang dia, dan 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu duduk pada sebelah malam dia. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya menyatakan bahawa kenapakah istimewa sangat 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ini? Sebab dia tuan-tuan, terhimpun semua amalan-amalan yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Solat, sembahyang, ada tak bulan yang lain? Ada. Puasa, ada tak bulan yang lain? Ada. Puasa sunat bulan ni ada, puasa sunat bulan lain pun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah, zakat, ada tak bulan ni? Ada. Bulan lain ada? Ada. Bulan lain ada. Yang tak ada, yang ada pada bulan ni, yang tak ada pada bulan lain, dua benda. Yang pertamanya haji. Haji hanya ada pada 10 awal daripada Zulhijjah, dan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Yang kedua, korban. Korban ada tak ni? Bulan lain ada? Ada tak? Ada tak yang lain luar daripada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni? Ada tak korban? Ada. Bila? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik dah keluar dah daripada 10 hari ni. Ada. Tapi apa yang tak ada? Haji tak ada. Haji tak ada. Faham tak ni? Jadi hebat tuan-tuan, maka perbanyakkan amalan. Jadi apakah amalan-amalan yang boleh kita buat pada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ni? Nombor 1 sekali tuan-tuan, perbanyakkan takbir, tahmid, tahlil, taqdis. Nabi SAW sebut, hiasilah hari-hari raya kamu dengan takbir, tahmid, tahlil dan taqdis. Sehingga dalam riwayat cerita Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad Umar dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ni apa mereka buat? Mereka pergi ke pasar-pasar untuk bertakbir. Dan orang-orang yang duduk pada waktu tu pun dengar takbir, mereka pun sambut takbir yang sama. Kita jarang, bukan jarang nak buat, memang tak buat dah lah. Pergi pasar malam takbir. Mana masuk dekat pasar raya Medan ke? Pasar raya apa kat sini dah? Kat sini pasar raya apa dah? Giant. Masuk Giant tu, geng-geng AJK Surah Al-Mu'min ni masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kabir video. Inilah manusia mana-mana dia pun tak tahu apa benda lagi kita buat. Itu sunnah dilakukan oleh para sahabat, membesarkan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Banyak kita buat, kita tak boleh buatlah di rumah kita, di rumah, di pasar, dalam kereta. Perbanyakkan takbir 10 hari terawal daripada masuk nanti raya. Takbir yang kita kembang dengan sembahyang. Ini waktu yang tak beriring dengan sembahyang kita. Yang keduanya, Allahumma salli Samad, berpuasa. Berpuasa. Puasa bila ni? Puasalah. Ambil daripada 1 bulan hari ni. Puasa dah terus sampai 9 hari bulan. Tu kan ustaz kata 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Ya, kelebihannya 10 hari daripada Zulhijjah. Tapi pasal apa? Pasal 9 hari saja. Pasal apa? Siapa boleh jawab? Pasal apa? Hari 10 mana boleh puasa? Haram puasa. Hari apa? Hari raya. Hari raya. 10 hari raya. Jadi puasa daripada 1 sampai 9. Tak larat lah Ustaz. Puasa 6 hari tu pun tinggal sikit ke Ustaz? Tinggal berapa? 6. Dah puasa 9 hari tu, Allah jazat. Dah lah kot. Tak apa, puasa tak kat mana mampu. Puasa apa? Isnin Khamis. Kan Allah maksud mana? Puasa Isnin Khamis. Boleh puasa Isnin Khamis. Bila Isnin? Hari ni hari Jumaat. 1 hari bulan. Jumaat 1, Sabtu 2,
3 Ahad. 4 hari bulan. 4 hari bulan. 7 hari bulan. Isnin Khamis. Betul tak? Salih ala si Muhammad. Puasa. Tang puasa ni boleh kat game belakang. Hampa memang tak boleh harap ya. Sekali dengan saya ni. Cari pasal yang puasa ni. Ada kawan tulis kat Facebook tu. Makin baru plan esok nak puasa. Kawan ajak makan pula dah tulis Facebook tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Nabi, paling tidak, paling lekeh lah untuk orang kulim ni. Paling lekeh untuk orang kulim ni puasa 9 Zulhijjah. Hangpa mau puasa. Siapa tak puasa memang teruk tak ada dah. Memang balok liat dah. Memang balok liat tak ada dah. Puasa lah 9 hari bulan Zulhijjah. Siyamu yaumil Arafah inni ahtasibu 'ala Allahi yukaffiru as-sanah allati qablahu was sanati allati ba'daha. Rawi Tirmizi, hadis hasan. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dia menghapuskan dosa-dosa setahun yang sebelum dan setahun yang selepas. Puasa 9 Zulhijjah ni Allah akan ampunkan dosa kita yang sebelum, puasa kita yang selepas. Sedang Allah cakap. Boleh tak ni? Tak bunyi terus jam tu yang puan. Boleh ni? Buat azam tuan-tuan. Niat tu. InsyaAllah Ustaz. Mai hari tu cari apa pandai cari lazan lah. Apa pandai lah. Tunggu kawan-kawan mana nak ajak makan tu. Hari nampak teruk pagi ni sepak tu. Puasa hari ni kan hari Arafah. Tu kau dia kata apalah aku tak tahu hari ni Arafah tu lah. Aku ingat nak ajak hang makan hari ni. Okey, on ni dah. Macam tu lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam kita ni. Jadi tuan-tuan, subhanallah saya maka perbanyakkan berpuasa. Yang ketiga, umrah dan haji. Ni kita tak pergi lah. Yang mana dapat pergi haji, alhamdulillah, untung mereka. Kita yang tak pergi haji ni, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan, tak apalah, tak dapatlah kelebihan tu, umrah dan haji. Yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perbanyakkan amalan-amalan sunat. Baca Quran. Banyakkan baca Quran. Kalau dia biasa baca semuka, tambah lebih 2 muka, bagi lebih sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang-sembahyang sunat bagi banyak. Sembahyang duha, start pada 1 bulan azam sungguh. Sembahyang duha tak mau tinggal, qabliyah subuh tak mau tinggal, sembahyang berjemaah di masjid tak mau tinggal, sunat rawatib qabliyah ba'dah tak mau tinggal. Jaga elok. Pasal apa? Pasal pahala besar. Pahala besar. Yang berikutnya sedekah. Sedekah kena bagi banyak. Tuan-tuan set lah, ejahlah tengok bagi ada 10 hari ni, apa banyak mana sedekah yang nak kita peruntuk. 1000 ke, ada orang lebih sikit 2000 ke, tak banyak 500 ke. Bagilah setiap hari tu, bagi ada aja sedekah-sedekah yang dia bagi. Dan jangan terlepas walaupun 1 hari untuk kita bersedekah. Yang berikutnya tuan-tuan, ibadat korban. Ni pun masuk tajuk kita. Tu dia punya pusing dia tu. Cari mood dulu tuan. Tengok mandom aja. Cari mood dulu. Ibadat korban. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, kita nak bincang tentang ibadat korban hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya tuan-tuan, pasal apa kita kena buat korban ni? Pasal nak mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita sepanjang tahun. Sebab tu ibadat korban nak betul elok-elok, bukan takat sekali buat. Tadi lepas daripada kuliah subuh, ada seorang pakcik mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kalau kita dah pergi haji dah, kita dah pergi haji dah, dan kita punya kemampuan lagi untuk pergi haji, boleh tak kita bagi ke orang lain yang tak pernah pergi haji dan tak ada untuk yang dia nak pergi, kita bagi kat dia untuk dia pergi haji? Boleh tak? Itu yang terbaik. Pasal apa? Pasal kita dah pergi dah. Tertunai dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tanggungjawab kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu dia pergi jumpa guru dia.
Dia kata, wahai Syekh, saya ni nak pergi haji. Ni bagus tuan-tuan, kita ni kena ada adab macam ni dengan guru kita. Kita ni dengan guru kita bukan boleh putus. Tak boleh putus. Dialah guru kita sampai bila-bila. Habis mengaji. Mana ada habis mengaji? Tuan-tuan, tak ada habis mengaji. Mengaji ni tak habis. Dia guru kita, dialah guru kita sampai bila-bila. Jangan putus hubungan dengan guru-guru. Allahumma salli alaihi. Tanya, ada apa-apa benda kita nak tahu, kita nak minta nasihat, kita nak apa, tanya guru. Saya nak beli kereta, saya tanya tok guru saya. Nak pindah rumah dulu, tanya tok guru saya. Syekh, saya nak beli kereta ni, boleh? Boleh? Beli? Dia kata, cari yang lain, tak beli. Sebab kadang-kadang, sebab kita ni banyak dosa, banyak keputusan kita buat atas nafsu. Mereka orang dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, tuan-tuan, Allah bimbing mereka atas keputusan-keputusan mereka. Kita tak tahu lagu mana mereka tu. Tapi setakat yang kita tahu, mereka macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, Nabi kata apa? Orang ni, bila Allah cinta kat dia, akulah yang menjadi telinga itu dia mendengar, aku di mata itu melihat, aku menjadi tangan itu dia memegang, aku menjadi kaki itu dia berjalan. Tu orang yang Allah cinta. Maksudnya dia duduk tu dalam bimbingan Allah. Apa keputusan dia buat tu, dia duduk dalam bimbingan Allah. Jadi bila dia nak bagi nasihat tu, kita harap nasihat tu bukan atas nafsu dia. Dia bukan ada manfaat apa pun. Dia kata hang beli kereta tu, bukan dia nak naik pun. Dia tak beli kereta tu, bukan sebab dia dengki pun. Dia tak ada manfaat apa pun. Dia akan nasihat ikut macam mana yang Allah bimbing dia untuk nasihat. Mudah-mudahan. Tanya kat dia, Syekh boleh tak? Dia ni, dia nak pergi haji. Dia tanya guru dia, oh, saya nak pergi haji kali kedua, boleh tak? Guru dia, kalau kita lah orang bodoh-bodoh ni, orang nak pergi, bila dia ada kemampuan, tolong doa kat saya lah, mudah-mudahan dapat haji mabrur. Kita masih Ustaz, masih macam itulah kod kita kan. Tapi Syekh ni dia bercakap berdasarkan ilmu dia. Dia tanya, kamu nak pergi tu pasal apa? Kamu nak pergi tu pasal apa? Adakah kamu nak pergi tu pasal kamu ada lebihan harta yang kamu tak tahu nak guna untuk apa, dan kamu nak guna dia untuk pergi haji? Ataupun kamu rindukan Baitullah tu, kamu nak pergi lagi sekali sebab teringat sangat? Ataupun kamu nak cari redha Allah? Yang mana satu? Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk posisi tuan-tuan nak jawab apa? Kamu nak pergi sebab kamu ada duit harta lebih ke? Ataupun kamu nak pergi tu sebab kamu rindu kat Baitullah tu ke? Ataupun yang ketiga, sebab kamu nak cari redha Allah? Pergi haji sebab nak apa? Nak apa? Nak redha Allah lah. Jawab lagu tu lah kot kan. Kita pun jawab lagu tu, dia pun jawab lagu tu lah. Nak cari redha Allah. Dia kata betul, kalau kamu nak cari redha Allah tu, redha Allah tu bukan semata-mata duduk dekat Kaabah tu. Redha Allah tu, ada orang susah kat situ, cuba kami pergi tolong dia. Kat situ pun kamu boleh dapat redha Allah. Ada orang susah kan, ada orang miskin kan, kamu guna duit tu, kamu dah pergi haji dah kan, dah tunaikan kewajipan haji dah. Tu ada orang miskin tu, guna duit tu, pergi tolong mereka, kamu boleh dapat redha Allah. End up dia cakap apa? Dia kata, sebenarnya Syekh, saya teringin nak pergi lagi sekali. Tu jawapan sebenarnya. Itu jawapan sebenarnya. Tuan-tuan, pakcik tu tanya dekat saya, Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita ni ada duit lebih dan kita boleh je nak pergi haji lagi sekali, tapi kita ingat kita nak tolong orang susah, orang yang paling susah, orang, ataupun kita nak tolong orang yang tak boleh, tak ada kemampuan untuk pergi haji, kita bagi dia untuk pergi, itu lagi baik. Tapi Ustaz, kalau korban boleh tak? Kalau kita buat macam tu, kita ada duit lebih, tahun ni kita tak mau buat korban kat kita, kita nak buat bagi duit kat orang ni untuk dia buat korban, boleh tak lagu tu? Beza korban dengan haji. Korban haji buat sekali tertunai kewajipan haji, tapi korban tiap-tiap tahun untuk kita. Tiap-tiap tahun buat korban. Pasal apa? Pasal dia mensyukuri nikmat tahunan yang Allah bagi kat kita. Jadi jangan persepsi kita, dah aku dah buat dah itu ni, bila hang buat tu 20 tahun aku lepas, 20 tahun dulu aku buat dah, sudahlah. Nak kena buat lagi ke? Ya, nak kena buat lagi. Sebab nilaian atas mampu kepada seorang yang diperintahkan oleh Allah untuk buat haji itu ialah, dengar elok, dia mempunyai lebihan daripada harta. Bila? Pada hari raya, hari dan 3 hari tasyrik.
Ada lebihan harta dia yang melayakkan dia, memungkinkan dia untuk beli satu bahagian korban. Bila ni? 4 hari ni je. Hari raya, 3 hari tasyrik. Ada. Kalau nilai korban lah ni 700, katalah kat tempat kita 700. Dia ada 700 tu. Lepas tolak nafkah, tolak apa, ada 700 tu. Kena buat korban. Kalau nilai macam tu betul-betul pakai, tuan-tuan, saya ingat kita semua kena buat korban. Betul tak? Apa ni macam tak setuju je? Suruh ni buat korban. Berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor berapa? 7, 14, 28. Betul? Kambing 8. 28 campur 8. Salah Alaihi Muhammad. Jadi berapa? 36. Apa? Saya nak habang. Orang duduk depan saya ni lebih pada 36 orang dah. Itu kan tunggu saya. Ni yang duduk depan saya ni pun ada lebih 36 orang dah. Tiba-tiba tak bunyi. Maksudnya ada tempat kita ni tak buat korban. Ada orang tempat kita ni tak buat korban. Memang tak ada kan? Memang tak ada lebihan 700 tu. 700 berapa tu buat ni? Tambah RM30 je. Tak ada ke? Memang betul-betul tak ada ke RM730 tu? Kalau ada, tapi saja tak mau buat. Ingat Nabi SAW kata apa? Ada lebih tu, tapi saja tak mau buat. Nabi kata apa? Jangan hampiri tempat solat kami orang yang dia ada kemampuan tapi saja tak mau buat korban. Nabi marah sangat tak? Maksudnya kena revise balik lah. Esok tak boleh jadi 7 ekor ni. Hamba kena khetiak cari lagi berapa ekor tambah ni, pasal berapa ramai lagi esok nak buat korban. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan, RM730. Kalau kita bahagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni sebab keluarkan kereta ni, RM730 bahagi dengan 365 hari setahun. Betul ke saya kira tu? RM750 bahagi dengan 365 hari dalam setahun. Tuan-tuan tahu tak sehari jatuh berapa? Berapa ringgit tu? RM2. Terror. Saya kena buat keluar tu. Cikgu matematik memang terror. RM2 tuan. RM2 je sehari. Sehari ni, jangan kira sebulan, kira sehari. Sehari. Allah bagi kat kita nikmat sehari ni, tuan-tuan, cuba nilai dia. Tuan-tuan bangkit pagi-pagi boleh celik mata. Nikmat boleh bangkit tidur tu pun tak boleh kira dengan duit dah. Ada orang tidur-tidur tak bangkit terus. Tidur boleh jaga. Boleh jaga, boleh nampak pula. Ni nilai mata ni berapa ringgit tuan-tuan. Boleh angkat tangan pula. Ni nilai boleh angkat tangan ni berapa ringgit tuan. Nilai boleh berjalan pula. Nilai boleh berjalan tu berapa ringgit tuan. Ni rumah duk ada ni. Ni berapa nilai rumah duk ada ni. Tuan-tuan, tengok pula tu anak, tengok pula suami kat sebelah tu bangkit kerah duk lena, tu mengerah tu. Tanda dia hidup lagi. Kalau tiba-tiba senyap tu, habis ingut-ingut tengok. Tuan-tuan, nah. Tu nikmat tu. Tu anak-anak yang duk lari 3-4 orang tu. Tu nikmat tu Allah bagi kat kita. Tuan-tuan, saya Muhammad. Tuan-tuan boleh nilai tak nikmat yang kita dapat sehari tu dengan nilai RM2 dia. Patut tak tuan-tuan Allah bagi segala nikmat kita berkira dengan Allah hanya dengan RM2 sehari. Tu jangan total RM730 setahun. Allah bukan minta kita tiap-tiap hari. Allah bukan minta tiap-tiap bulan. Allah minta setahun sekali je. Pasal apa? Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah berikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Sangat banyak nikmat Allah lagi. Fasalli rabbika, solatlah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan buat ibadat korban. Tuan-tuan, subhanallah, saya cuma ni. Ya Allah, saya kadang-kadang kita sayang duit nak tuan. Sebenarnya kita sayang duit. Kita sayang nak bawa keluar. Allah SWT. Jangan, saya takut satu benda je. Saya takut nanti bila kita sayang tu Allah tarik. Pasal kita tak mau bagi. Ada seorang ni, dia ni orang kaya.
Orang ada duit lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan khidmat dekat masjid kat surau. Mana bendahari kat sini? Ada bendahari? Bendahari tak main cerai. Saja nak tanya supaya orang tahu. Siapa pegang bil ayak surau? Ha? Berapa? Tak ada ayak. Bil api? Berapa bil dia? 80 ringgit. 80 ringgit tuan-tuan. Tahniah kepada orang yang tiap-tiap bulan pergi ambil bil tu bayar. Tuan-tuan, Allahumma salli. Sungguh tuan-tuan, sungguh tak patut masjid kena buat keluar duit tabung untuk bayar bil api, bil ayak. Sedangkan kita ada jemaah mazura yang begitu ramai. Tuan, kalau takat 80 ringgit tak seru, berebut dia seorang bayar. Jangan duk bagi orang bayar. Dia bayar. Pasal apa? Pasal nikmat tu untuk bayar sebab orang sembahyang. Allahumma salli. Tuan-tuan, seorang ni dia bayar bil api, bil ayak. Bil api ke bil ayak masjid lah. Surau tempat dia tu. Lebih kurang 1,000 sebulan. Ha, dia besar amat. 1,000. Madrasah saya 4,000 sebulan. Kan? Pelajar ada, warga mas ada, apa semua sebagainya. Nak cari bayar bil api, bayar 4,000 sebulan. Orang saya cuma dia seorang 1,000. Bil api surau tu dia bayar seorang. Mai tuan-tuan, sampai time PKP hari tu lah kot. Time PKP hari tu, sallallahu alaihi Muhammad, bisnes tak apa nak ada. Dia pergi beritahu dekat pengurusi surau. Dia kata, Tuan Haji, saya nak minta rehat sat 6 bulan boleh? Kereta ada moratorium 6 bulan. Saya pun nak moratorium jugalah untuk bil ni. 6 bulan boleh kot no? Kalau tak minta orang bagi, orang faham. Kan? Orang faham bisnes tu. Ada, saya pergi jumpa baru ni tuan-tuan, satu company tu cawangan seluruh Malaysia. Pekerja dia saja lebih kurang 120 orang. Baru ni saya pergi tuan-tuan, tinggal satu pejabat kecil lah. Dan habis semua tak. Staff tinggal 4 orang lah. Tu pun gaji tak betul dia bagi. Allah nak cerita kesan daripada PKP hari tu. Ramai yang tutup terus dah. Tu pun ada lagi syarikat dia survive lagi lah tu. Tapi tak ada apalah, berhutang dengan customer dia 2 juta lebih. Tak ada duit nak bayar. Bukan tak mau bayar Ustaz, memang tak ada duit langsung Ustaz. Tak ada duit langsung. Langsung tak ada duit. Cerita ni. Dia pun pergi jumpa dengan pengurusi masjid. Dia kata, Ustaz, Tuan Haji, saya nak minta tangguh 6 bulan. 6 bulan saya tak bayar bil ayak, beli kot nak VIP. Tak apa. Jangan risau, nanti Tuan Haji ada duit, Tuan Haji sambung juga. Kami pun tak minta Tuan Haji duk bayar ni pun sama ni pun. Kami syukur pada Allah. Ni 6 bulan okey lah, tak apa, kami hati-hati lah banyak-banyak guna. Syukur Tuan Haji, tak apa. Dia rasa lega sikit, dia rasa macam dia besar. Tuan-tuan, sehari 2 lepas tu je naik kereta, lampu menyala tu. Lampu dia punya apa tu? Dia punya sensor dekat tu. Dekat dashboard tu, dekat tu, meter tu menyala. Pergi check. Tuan-tuan, Allah SWT komen check. Tahu berapa kena? 7,000. Repair kereta 7,000. Lepas repair apa semua, kita siap jalan. 2-3 hari lepas tu pula, tuan-tuan, keluar panas. Apa ni, radiator bocor. Tuan-tuan, enjin dah jam. Tuan-tuan, overhaul enjin 10,000. Tuan-tuan, dia rasa dia boleh jimat 6,000 dalam tempoh 6 bulan. Tuan-tuan, dia main balik dekat dia berapa? 17,000 dia kena. Tuan-tuan, Allah SWT, bukan Allah nak balas, tapi nak bagi berasa yang apabila kita buat untuk Allah, Allah jaga. Kita buat Allah jaga kita. Dan selama ni dia duduk dapat tu, rupanya duduk dalam jaga, Allah duduk jaga. Boleh tak dia jatuh bankrupt? Boleh. Bukan tunggu PKP orang bankrupt. Bukan tunggu PKP orang tak ada duit, tuan-tuan. Bukan tunggu PKP orang meniaga lingkup. Ramai je orang meniaga lingkup sebelum daripada tu. Tapi Allah duduk jaga tu kot, dekat sebab sedekah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu ada satu masjid nama Masjid Taibah.
dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Damsyik. Ada seorang pelajar nama dia Sulaim. Dia duduk belajar dekat dalam masjid itulah. Allahumma salli duduk belajar dalam masjid tu, mengaji dalam masjid ni. Saya sempat ada pengalaman jenis mengaji di masjid yang menyediakan pengajian macam tu. Aduh subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari ni lapak Allah saja yang tahu. Lapak sangat, memang Allah uji hari tu, memang tak ada makan sungguh-sungguh. Kisah ni kisah benar. Kisah benar. Diceritakan oleh seorang syekh. Dia kata, aku kenal orang yang cerita tu, aku kenal. Sebab syekh tu cerita. Lapak ni, lapak sangat-sangat sampai rasa macam nak mati lah. Tak ada makanan apa. Lalu Allah berselimut, dia teringat duk mengaji ni, ada ni dia rukhsah, keringanan kan pada darurat ni. Kalau sampai boleh mati ni, boleh kok mencuri sikit, nak makan sekadar lapik perut agar tak mati je. Tengah malam ni dapat nak minta ke orang-orang tak ada. Buat ke mana? Dia naik atas bumbung masjid. Dia dekat rumah tempat Arab ni, dia rapat-rapat lagu tu. Dia lorong dia kecil-kecil, boleh lintah-lintah atas bumbung. Dia pun berjalan atas bumbung, lintah sampai satu rumah. Tengok dia jenis rumah orang Arab dulu-dulu punya jenis dapur tak ada bumbung tu kan. Waktu kami duduk kat Zabit tu, dapur tu memang kosong, bumbung tak ada. Sebab hujan tak ada, kita buat lagu tu pakai banjir lah rumah lah juga dia. Tak ada bumbung. Dia pun tengok kat bawah tu ada terung, ada sayur terung lah, ada satu masakan ni terung. Tengah duduk atas dapur. Dia dulu, oh sedap pula. Dia pun turun, cedok, dia tengok tak ada orang, tengok tak ada orang, dia pun cedok satu, dia tokak. Elok dia tokak saja, dia main. Ish, aku ni tak patut buat lagu ni. Aku ni penuntut ilmu. Allah cakap Allah pelihara, Allah jamin orang yang mengajar ilmu dan orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rezeki dia. Allah jamin rezeki. Takut awaklah aku buat macam ni, ya Allah, dia main menyesal. Dia bekas tokak dia dah tu, tak balik. Dia naik, dia lari atas bumbung tu, teriak lari balik. Duk teriak minta semayang taubat mau dekat masjid. Pendek cerita, esok pagi kuliah berjalan, kuliah subuh. Ustaz duk mengajak kat depan, dia duk kat belakang. Lapak. Allah tak tahu nak cerita lah. Habis kuliah, habis pengajian, Allahumma salli Muhammad, tinggal syekh dia, tinggal berapa orang duk ada pelajar-pelajar. Mai seorang perempuan pakai niqab cantik lah apa semua ni, nampak ni macam orang berada. Mai jumpa syekh dia. Syekh dia kata, wahai syekh, saya ni Allahumma salli Muhammad bukan asal orang sini. Kami ni mai duduk di sini sama dengan suami saya dan sama dengan bapa saudara saya. Suami saya baru meninggal, dia kata. Tuan-tuan nampak fokus sungguh ni cerita ni. Nampak fokus, nak tahu apa cerita dia kan. Lalu dia kata apa? Suami dia baru meninggal dan dia tak ada siapa-siapa dah. Hidup dia sebatang kara je, dia kata. Tak ada siapa dah. Dia kata, boleh tak Syekh tolong carikan suami untuk saya. Lagi tuan-tuan nampak macam senyum lain macam tu, tuan jangan duk harap sangatlah. Ni cerita lama-lama dulu. Tolong carikan suami kat saya. Syekh dia pun tengok belakang, perhati. Siapa tu? Tengok ni tu. Tengok ada seorang budak tu duduk perut dia lapak tu. Dia kata, nak menikah? Tanya orang lapak tu. Dia kata boleh. Setuju tak dengan ni? Setuju lah. Ini orang baik ni, pelajar saya apa semua. Okey, akhirnya wali dia pun ada, pakcik dia tu akad nikah apa semua, selesai. Baliklah ke rumah. Kau dulu lapak, bukan boleh kenyang tiba-tiba nikah pun. Pun balik je lah, balik ke rumah. Balik sampai rumah, tengok rumah besar. Dia kata, ya Allah, dia kata, subhanallah, apalah amalan yang aku buat ni sampai aku dapat isteri rumah besar aku ni, kaya aku ni. Dia kata, masuk ke rumah, mai abang masuk rumah tengok. Jom tengok.
seperti pernah kulihat ya, tapi di mana ya? Macam tu kan. Macam dialog senario tu. Tengok dia. Sudah dia kata, abang lapar ke? Lagi mau tanya. Abang nak makan? InsyaAllah. Dia pun buka ni kak. Ya Allah, cantik pula dah. Cantik lah, dia kata, ya Allah, apalah yang aku buat ni sampai Allah kurniakan isteri yang macam ni punya cantik ni. Rumah sangat besar ni. Dia kata, Cak, saya pergi ambil makanan kat dapur. Dia pun pergi dapur. So, dengar-dengar, menjerit kat dapur. Pasal apa pula ni? Dia kata, abang ni siapalah masuk rumah pergi tokak sebenarnya ni. Siapalah yang ni, dia kata ada orang masuk dalam rumah ni cakap temu ni. Dia kata sudah dah, dia kata akulah tu. Dia kata dengan mainlah nak mengaku apa, sebenarnya semalam saya lah yang main ni. So lapar, dia ceritalah semua apa. Dan saya tinggalkan perbuatan ni kerana Allah. Saya tinggal perbuatan ni walaupun saya layak tu untuk ambil itu, tapi saya takut ke Allah. Saya tinggal. Saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada kamu. Dia kata, abang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah menggantikan yang lebih baik untuk abang. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita buat tahu pasal apa kita tak buat. Pasal kita tak berani. Rasa macam 700 itu banyak sangat. Tapi kita tak yakin yang Allah akan ganti dengan lebih baik atas nikmat yang kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Tuan-tuan hafal semua ayat tu, surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, aku akan gantikan untuk dia. Macam mana bentuk kesyukuran tu? Yang pertama, buat ibadat. Antara ibadat dia apa? Tu Allah perintah pada kita untuk buat korban. Itu cara bersyukur. Takut nak bagi. Siapa bagi kat hang 700 selama hang duk dapat ni, siapa bagi? Allah bagi. Kalau kita bagi balik kat dia, dia bagi balik tak? Dia bagi balik sebab yang kita duk guna tu pun dia yang bagi. Takut nak bagi, takut kurang. Jam mata bagi sekali tu. Semua. Saya teringat ada satu kisah tu, tuan-tuan, dia AJK Masjid. AJK Surau. Nak pakai 11,000 pasang kapet. 11,000 nak pakai pasang kapet. Dia kata, dalam syarat kita ni tak cukup 11,000. Kapet dah pasang, nak bayar hutang 11,000 tak cukup. Nak masuk Ramadan ni. Tak lagu mana nak buat. Tak tahu nak cari siapa nak bagi, tak tahu dah. Semua duduk pening. Dia ni duduk jadi JK Masjid, JK Surau tu. Balik malam tu tidur tak lena. Aku ada je 11,000 tu. Ada je 11,000. Cuma 11,000 tu nak buat insurans untuk masuk projek. Projek tu dia masuk tender, dia nak kena letak insurans tu. Nilai tu 11,000. Duk gelisah, kalau aku tak masuk, tak bayar sini, sat gimana nak cari pula yang ni, sat gimana. Tidur tak lena. Tengah malam tu telefon pengurusi masjid, Haji, ada orang bagilah 11,000 tu. Ada orang bagi, dia tak abang tadi. Ada orang bagi, tuan-tuan tu risau. Esok depa transfer mai. Dia lah transfer kan. Dia cerita. Tadi tak apa? Allah bagi dekat dia projek nilai 11 juta. Tapi waktu nak bagi tu rasa apa? Hilang lah. Ya, kalau aku bagi ni hilang ni. Inilah yang nak masuk tender tu, yang nak secure tender tu dengan insurans tu. Kalau tak dapat tu, kita nak bahasa lagu tu. Tapi bagi ke Allah, Allah bagi balik. Takut apa? Allahumma salli ala sayyidina. Dan sembang dengan Ustaz, dengan Samsul Debat tu. Berapa kali duk cerita kisah ni kat saya. Kat Mekah orang ni pun dia cerita kat saya. Pergi umrah tadi jumpa dia. Dia kata dia dapatlah duit sikit dalam duduk ceramah-ceramah ni. Dapatlah duit sikit-sikit. Jenis kami ni jenis tak minta apa? Tak letak harga. Dia pun jenis macam tu juga. Tapi jenis yang tak minta harga ni selalu kena. Tak apalah tu. Dan saya jadi subhanallah, dia kata dapatlah duit sikit. Bila dapat duit sikit, dia kata hari tu
teringat nak pergi umrah, dia kata, siapa adik-beradik yang nak pergi umrah, jom pergi sekali. Tengok 10 orang kan, 11 orang semua pekan nak pergi. Lepas tu mak dia macam happy lah, sebelah orang nak pergi. Kira-kira kalau seorang dah 10,000, sebelah orang dah macam mana? Dia kata, jam aku ni. Dia kata, hari pergi buat keluar duit tu, ketak tangan tu. Dia kata, silap pula pergi over. Dia kata bagi end up dia kata nikmat bila sampai kat sana, bila semua orang terima kasihlah Syamsul, terima kasihlah Syamsul, terima kasih, orang seronok nikmat, penzahiran nikmat dapat pergi umrah tu, dia kata waktu tu hilang rasa sakit. Sakit bergelak duit tak ada. Lepas tu dia kata Allah bagi dia kata sampai tak menang tepi. Nah, Ustaz Muhammad satu hari pergi kuliah, balik kuliah dapat duit tu, dia punya terbaik, dia kata punya terbaik. Kira 30,000. Pergi ceramah orang bagi sampai 30,000. Dia kata, ni dah macam lah ni. Pergi singgah kat bank tak mau duit macam ni. Singgah kat bank, suruh driver dia pergi kat bank. Waktu dia masuk duit, masuk duit kat bank. Ustaz orang telefon, Assalamualaikum Ustaz duduk tahu mana? Sudah kat bank ni. Ustaz minta maaf Ustaz, bagi balik sapu tu salah bagi. Sapu tu salah bagi Ustaz. Duit tu lepas bagi Ustaz untuk seluruh projek Ustaz tu, nak bayar kemah Ustaz, bayar makan Ustaz bayar balik Ustaz. Ada apa dia kata balik transfer terus. Allah Rabbi. Tuan-tuan, cerita kita ni, kita takut je sebenarnya. Pasal apa kita tak buat korban? Kita takut duit kita habis. Kita takut duit kita kurang. Padahal kita ada. Tuan-tuan, bila kita ada, kita buat. Jangan takut, rezeki Allah akan bagi, insya-Allah. Bisa saya kata, man kana lahu, siapa yang ada kemampuan, walam yadahu, dan dia tak buat korban, fala yaqrabanna musalluna, jangan siapa yang ada duit tapi dia tak melaksanakan ibadat korban, jangan hampiri tempat solat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati, pasal apa yang kita boleh ambil daripada ibadat korban ni? Yang pertama je tuan-tuan, ibadat korban yang kita buat ni, dia adalah untuk kita melihat semula, mengingat semula pengorbanan Allahumma salli yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya tuan-tuan ialah, ingat, bila kita buat ibadat korban itu, kita akan melafazkan bismillah, Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita kata bismillah, kita kata Allahu Akbar. Di sini kita kena ingat bahawa pasal apa kita lafazkan lafaz-lafaz berikut bila kita sembelih. Tuan-tuan pergi beli daging kat market, tuan-tuan kata tak Allahu Akbar dekat kawan yang sembelih, dia duduk tengah potong daging tu. Kan? Bagi kat saya daging sekilo. Sekilo nah, kilo. Ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita duduk berjerit tu. Kita hang ni pasal apa tiba takbir ni? Kan? Tapi bila kita sembelih korban kita kata Allahu Akbar. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia melambangkan bahawa ibadat yang kita buat itu satu bentuk pengorbanan, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan daging yang biasa-biasa kita makan, tapi daging yang mendekatkan, satu pengorbanan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang seperti disebut oleh Syekh Sya'rawi dengan menyebut zikir tersebut ketika menyembelih, kita mengiktiraf yang perbuatan tersebut dilakukan kerana penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut Allahu Akbar juga membawa falsafah bahawa kita mengiktiraf itulah Allah yang Maha Besar, menentukan ajal bagi setiap yang bernyawa. Yang ketiga, ibadat korban, Allahumma salli ala Muhammad, membawa kepada silaturahim. Kita menghubungkan silaturahim. Kita buat gotong royong bersama-sama dengan kita. Waktu-waktu ni lah tuan-tuan tengok pekat-pekat turun, ada kawan tukang semelih, ada kawan tukang perebah, ada kawan tukang lapah, ada kawan potong daging, ada kawan tukang cekok pinggang daripada awal sampai habis, ada kawan tukang sembunyi ekor bawah tu pun ada. Semacam perangai pasien orang kan. Dan tahu pasal apa berimpun semua ni? Pasal ukhuwah dan silaturahim.
Pasal apa jadi ukhuwah dan silaturahim ni? Pasal adanya ibadat korban di tempat kita. Syiar. Batu korban ni syiar. Batu semua tempat kena buat korban. Setiap qaryah mesti ada korban sebab dia syiar. Jangan sampai kita duk usaha, duk kalut nak pergi buat tempat luar, tempat kita sendiri kita tinggal syiar ni. Buatlah walaupun sedikit. Tuan-tuan ada surau, ada masjid dah kot, mungkin dekat-dekat masjid tu dah ada buat dah apa semua. Surau kita buatlah, sembelihlah walaupun sekong, sebab nak hidupkan syiar tu. Hidupkan syiar tu. Dan dekat tempat kampung kita ni tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ada fakir miskin. Fakir miskin. Pi bagi dekat depa, tu hak depa. 3 bahagian daripada 1 bahagian daging kita tu pecah pada 3 bahagian. Ingat tu. Bahagian pertama tu bahagian yang wajib tu, hak orang miskin yang kita kena bagi. Kena bagi kat depa, pergi bagi. Yang keduanya bahagian hadiah yang kita bagi dekat orang-orang yang kaya ni, yang ada kemampuan. Bagi-bagi depa pekat-pekat rasa daging kita. Yang ketiga ni yang kita buat balik untuk kita makan sendiri. Ambil juga sikit habuan kita. Allahumma salli ala Nabi SAW pun ambil bahagian dia. Bahagian-bahagian yang orang tak apa nak mau, yang tu dia ambil. Yang elok-elok semua dia bagi dekat fakir miskin. Perbanyakkan untuk fakir miskin, itu lebih utama dan lebih aula. Kalaulah ada seorang aja fakir miskin duduk tempat kita, dia seorang aja, dia ada seorang aja. Orang sini pekat buat, dia seorang aja ada. Ambil pekat-pekat bagi tuan-tuan sekalian, subhanallah, berpuluh-puluh kilo daging dapat kat dia. Hang dapat dah daging korban? Dapat dah. Ni masjid kami pula ni, buat ni. Oh, terima kasih. Oh, dia bagi. Oi, masuklah hari tu banyaklah daging kat rumah dia, tuan-tuan. Elok petang tu kita lalu tengok-tengok dia pasang meja pacak payung, tuan-tuan. Subhanallah. Dia letak daging murah-murah, murmur, dia kata. Daging murmur. Kita lalu tengok, dia kata, apa orang ni tak kerti bersyukur punya orang. Orang bagi daging kat dia, dia boleh pergi jual pula. Ni apa punya orang ni? Kita pun ambil gambar bola Facebook, tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Tuan-tuan, dia nak jual ikut suka dia lah, tu hak dia. Kadang-kadang dia bukan perlukan daging tu, dia perlukan duit. Dia nak makan daging tu ke, dia nak mandi daging tu ke, dia nak jual, dia ikut suka dia lah, tu hak dia. Hari tu hari kita raikan orang miskin. Tugas kita buat korban, bukan kita nak daging tu. Tuan-tuan jangan duk niat korban sebab tuan-tuan nak buat daging, nak makan daging tu. Saya buat korban tu ni? Tahun ni saya nak buat kenduri sikit, tu yang saya buat korban tu. Kita buat korban tu untuk takarrub kita dengan Allah, bukan kita nak daging tu. Dapat ambil sikit bagian kita untuk kita makan, tu rezeki kita. Tapi niat betul-betul kita buat korban tu ialah untuk kita membantu fakir miskin, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan ada bahagian yang bahagian orang miskin tu kena ada. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah dia antara hikmah yang kita boleh ambil. Yang paling penting sekali, tuan-tuan kena ada azam untuk melaksanakan ibadat korban. Kena buat korban, jangan tak buat korban. Kena bagi ada, setiap orang kena ada. Kot tahun ni tak sempat nak buat dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, azam nak buat tahun depan. Bagi ada. Kau rasa nak bawa keluar RM730, tahun depan bukan RM730 dah mau jadi 800 dah tahun depan, saya ingat. Sebelum dulu kita buat luar 200 lebih, tuan. Lepas tu naik 300, lepas tu naik 400, lepas tu naik 500. Tiap-tiap tahun azam tak mau tinggal korban. Untuk tahun depan mula dah buat, ambil balik rumah lagi. Dia ambil tabung kuih samprik kita tu, yang belen-belen tu ada, sumbat bagi lelaki kita makan pagi-pagi bang. Cuci elok-elok, lepas tu tebuk kat atas tu, bos selotip tebal-tebal sikit. Kali harap ingat lagi kita ni. Bos selotip tebal sikit, tulis tu tabung korban. Setiap hari balik pada market bos RM2. Balik market ada duit lebih sikit, bos RM10. Balik sikit, bos sikit. Tuan-tuan, cukup setahun nanti bila dah buka untuk korban tahun depan, buat mai tabung tu bagi dekat pengurusi masjid. Ini korban saya untuk tahun ni, insya-Allah. Azam elok. Mudah-mudahan tiap-tiap tahun kita dapat melaksanakan ibadat korban. Kita nak mengambil pengajaran, nak mengambil Allahumma salli Muhammad, nak mensyukuri segala nikmat yang kita dapat sepanjang tahun itu. Mudah-mudahan Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, insya-Allah. Cukup sekadar tu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.